Mari kita mulakan suratul Ahzab mulai daripada ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh catat mana? Ya ayyuha wahai an-nabiyyu nabi. Qul, katakanlah oleh engkau. Li azwajika, kepada isteri-isteri engkau. In, jika. Kuntunna, adalah kamu. Kuntunna ni daripada perkataan kana. Kalau lelaki kuntum, in kuntum, selalu kan. Kalau perempuan, tum tu jadi tunna. Ya? Jadi, kuntunna. Itu untuk perempuan. Ya? Jika adalah kamu, turidna, kamu berkendak. Al-hayatad dunya, akan kehidupan dunia. Wazinataha, dan perhiasannya. Fata'alaina, maka marilah kamu. Umatikunna, aku beri kesenangan akan kamu. Wa usarrihna, dan aku lepaskan akan kamu. Sarohan, pelepasan. Jamila, yang indah. Bracket baik. Ayat 29. Wa in, dan jika. Kuntunna, adalah kamu. Turidna, kamu berkendak. Allah, akan Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. Wa darul akhirah, dan negeri akhirat. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah. A'adda, telah menyediakan ia. Lil muhsanati, bagi perempuan-perempuan yang baik. Min, daripada. Kunna, kamu. Domir-domir tu, pertukaran tu kita kena fahami sikit ya. Macam kunna ni, kalau lelaki kum, kamu, kum kamu. Ya, kalau perempuan kunna. Ya. Jamak untuk perempuan ya digunakan kepada nun. Ya. Ajron, ganjaran. Azima, yang amat besar.
Baik, sama semula daripada ayat 28. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Kul, katakanlah oleh engkau li azwajika kepada isteri-isteri engkau. In kuntunna turidnal hayatad dunya, jika adalah kamu berkendak akan kehidupan dunia. Wa zinataha, dan perhiasannya. Wa ta'alaina, maka marilah kamu umati kunna, aku beri kesenangan akan kamu. Atau bahasa lain, aku bagi muta'ah kepada kamu. Wa usarrih kunna sarohan jamila, dan aku lepaskan akan kamu pelepasan yang baik. Pelepasan ni maknanya ialah cerai. Ya. Jadi di antara isteri-isteri Nabi ni dah mula, ialah sifat manusia. Dah mula cemburu mengenai yang situ ada lebih. Dah mulalah cemburu, terasa dia kurang, yang sana lebih. Jadi mulalah tidak ada ketenteraman, saling cemburu mencemburui. Itu sifat semula jadi manusia. Jadi setelah berlaku demikian, saling tidak menyenangi atau tidak memberi ketenteraman, maka Allah telah menurunkan ayat ini supaya Nabi memberitahu kepada isteri-isterinya, kalau kamu nakkan dunia dan perhiasan dunia, okey, aku bagi muta'ah. Mana dibagi kesenangan, berupa kesenangan ataupun mata benda yang mereka cemburukan. Kemudian aku lepaskan kamu. Mana lepaskan di situ, mana aku ceraikan kamu. Cerai yang baik. Itu Allah sendiri suruh Nabi memberitahukan kepada isteri-isterinya. Bayangkanlah ayat ni ialah ayat berkaitan dengan keluarga Nabi. Sudah tentulah Nabi nak membacakan kepada umatnya, sudah tentulah dia terasa malu. Sebab hal ni hal rumah tangga. Jadi isteri Nabi pun macam tu juga, saling mencemburui. Jadi Nabi sudah tentu kalau nak dikira macam kita malulah nak mendedahkan hal rumah tangga macam itulah. Tapi kenapa Nabi terangkan juga? Itu nak menunjukkan Nabi ini bersifat tabligh, menyampaikan, bukan menyembunyikan. Kalau dia mahu nak sembunyikan hal-hal macam ni, tak dibacakan kepada umatnya, suruhkan. Tapi Nabi terangkan juga sebab ia adalah wahyu Allah. Kemudian diterangkan lagi, wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulah, dan jika adalah kamu berkendakkan akan Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, dan negeri akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azimah. Maka sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi perempuan-perempuan yang muhsinat, yang baik, daripada kamu ganjaran yang besar. Mana pilih? Kamu nak dunia dan isinya, nak kesenangan dunia dan isinya, atau kamu nakkan Allah dan Rasul? Kalau kau nakkan Allah dan Rasul, Allah dah sediakan untuk kamu ganjaran yang besar. Sebab isteri-isteri Nabi ni, dia diberikan pahala berganda daripada perempuan-perempuan lain. Sebab dikatakan sebagai ummul mukminat, ibu kepada orang-orang yang beriman. Jadi pilih. Kamu nakkan dunia dan perhiasannya, atau kau nakkan Allah dan Rasul? Kalau kau nakkan Allah dan Rasul, kamu akan mendapat ganjaran yang besar dan bersabar. Jadi sejak turun ayat ini, maka perubahan kepada isteri-isteri Nabi itu mendadak.
mendadak baik. Ya, perubahan itu. Ada setengahnya isteri-isteri Nabi itu dia kata, ya, tak balik pun tak apalah, asal aku jangan diceraikan. Dia nak jadi isteri Nabi sampai akhirat. Ya, kalau tak balik rumah pun tak apa. Sampai macam itulah dia punya sifat isteri-isteri Nabi tadi. Ya, dia tak nak diceraikan. Macam itulah. Sampai giliran dia, tak apalah bagi yang lain pun tak apa. Ada yang setengahnya macam itu. Inilah, ya, ketakwaan di antara isteri-isteri Nabi, dan itu dikatakan, ya, syaitan ada juga mengganggu. Itu gangguan tu pasal mula cemburu si sana tu rasa macam dilebihkan, sini dikurangkan, ya. Sana dapat bahagian lebih, sini dapat bahagian kurang. Jadi mungkin, ya, itu jadi kecemburuan mereka, tapi itu adalah keduniaan, ya. Baik, ya. Dalam ayat ini juga kita perlu ambil sedikit pengetahuan tentang dia punya perubahan dhamir tu, ya. Contohnya pada ayat yang kedua pun tak apa, ayat yang kedua tadi yang kita baca, kuntuna tadi daripada kuntum, turidnallaha, turidna tu, ya. Jadi turidna tu untuk jamak kepada muannas. Jadi nak kenal dia, nun sebelum datang nun tu ada baris mati. Dia macam tu. Tapi kalau untuk lelaki, turiduna, ada waw nun. Kalau untuk lelaki, kamu lelaki tu turiduna, ada waw nun. Tapi kalau untuk perempuan, turidna. Macam tu. Okay. Dia tu tanda jamak dia, jamak perempuan. Kalau asal turidu, ya. Lalu jadi jamak turidna atau turiduna. Itu perubahan-perubahan untuk muannas, ya. Muhsinin, muhsinat, macam tu, ya. Kum jadi kunna, ya. Kum kunna, perempuan kunna. Okey, kita sambung lagi ayat selanjutnya, ayat yang ke-30, ya. Ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi. Wahai isteri-isteri Nabi. Man, barang siapa. Ya'ti, ia datangi. Minkunna, daripada kamu. Bifahishatin, dengan kekejian. Mubayyinatin, yang terang. Yudha'af, ia digandakan. Laha, baginya. Al-azabu, akan azab. Difaini, 2 kali ganda. Wa kana Allah, dan adalah Allah. Zalika, sorry. Wa kana zalika, dan adalah itu. Alallahi, atas Allah. Yasira, amat mudah. Baik, simak semula, ya. Ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, ataupun wahai perempuan-perempuan Nabi, tak sesuai lah. Kita sebut wahai isteri-isteri Nabi. Mayati minkunna bifahishatin mubayyinah, barang siapa ia datangi daripada kamu kekejian, dengan kekejian yang terang. Seandainya isteri Nabi melakukan perbuatan keji,
Ya. Maka balasannya yudha'af lahal azabu dhifaini. Ia digandakan baginya akan azab. Dhifaini 2 kali ganda. Wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Itu atas Allah amat mudah. Ya, jadi diperingatkan sebab dia adalah ummul mukminin. Mereka adalah ummul mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Jadi dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan keji dalam syarak. Dalam segi syarak perbuatan keji. Maka kalau mereka melakukannya, dia punya azabnya dhifaini, 2 kali ganda. Tapi sebaliknya pula 31 ya. Waman dan barang siapa yaknut, ia taat, mingkunna daripada kamu, lillahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa ta'mal dan ia beramal, solihah amal yang soleh, nu'tiha kami berikan akannya, ajroha akan ganjarannya, marrotaini 2 kali. Kalau 1 marroh, kalau 2 marrotaini. Ya. Jadi nun bawah ni itu biasa digunakan untuk berdua. Ya. Jadi marrotaini 2 kali. Wa atadna dan telah kami sediakan laha baginya rizqan karimah, rezeki yang mulia. Baik, simak semula. Wa may yaknut minkunna lillahi wa rasulihi. Dan barang siapa ia taat daripada kamu kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihah dan ia beramal akan amal yang soleh, nu'tiha ajroha marrotaini. Kami berikan akan ganjarannya 2 kali. Mana 2 kali daripada perempuan-perempuan biasa. Kalau perempuan biasa dapat 10, isteri Nabi dapat 20. Walaupun amalannya sama. Ya. Macam itulah kelebihan ummul mukminin. Dan kalau dia jaga diri, tidak menyakitkan hati Rasul, wa atadna laha rizqan karimah. Telah kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia tafsirannya ialah jannah, surga. Jadi isteri-isteri Nabi ini Allah janjikan surga buatnya. Sekiranya dia taat kepada Allah dan Rasul, dan tidak menyakiti Rasul Allah ini. Baik. Perkataan yaknut ni daripada perkataan kunut. Konata. Masdarnya kunutan. Kunut. Jadi kunut tu maknanya taat. Sebab itu memudhariknya ialah yaknutu. Yaknutu maknanya ia taat. Dan barang siapa ia taat. Itu asal makna yang kita sebut kunut. Taat, patuh. Itu kita kata doa kunut. Doa ketaatan, doa kepatuhan, macam itulah. Dia letakkan nama untuk doa tu, namanya doa kunut. Baik.
Kita teruskan lagi ayat yang ke-32. Ya nisa an-nabi, wahai isteri-isteri Nabi. Lastunna, bukanlah kamu. Lastunna ni berasal daripada perkataan yang kita selalu sebut, ya laisa. Laisa kamislihi syai'un. Laisa, ya, bukanlah. Ya. Alaisa, adakah tidak? Ya. Jadi lastum, kalau lelaki lastum. Kalau perempuan lastunna. Jadi lastu dia berasal daripada laisa, yang kita sebut laisa. Ya. Kemudian dibuang ya, ya kerana mu'tal dibuang ya jadi lastum. Kemudian perempuan tunna. Macam tu ya. Ka'ahadin, seperti seseorang. Minan nisa'i, daripada perempuan-perempuan. Jika ittaqaitunna, telah berbakti kamu, fala tahdokna, maka jangan kamu rendahkan. Tahdok ni dari perkataan kita sebut tawaduk. Ya. Jangan kamu rendahkan bil qauli, dengan perkataan. Fayatma'a, maka ia menaruh harapan. Yatma'a daripada perkataan tamak. Kita sebut tamak. Tamak ni kan orang Arab ya. Tak cukup-cukup. Itu bahasa tamak. Tamak bahasa Arab. Kita gunakan sebutan. Ini mudhari' dia. Maka ia menaruh harapan allazina, oleh orang yang fi qalbihi, dalam hatinya, maradun, ada penyakit. Wakulna, dan katakanlah olehmu. Kulna ni ingat daripada perkataan kola. Kola yakulu. Kola telah berkata ia, yakulu ia berkata. Ya. Kemudian amar untuk perempuan kulna. Kalau laki kulu, katakanlah olehmu. Kulu ada waw. Ya, waw alif kulu. Tapi kalau perempuan kulna. Jadi nun alif tu, nun alif lah. Nun baris atas tu, sebelum tu ada baris mati, itu belum menunjukkan kepada jamak, perempuan. Katakanlah olehmu kaulan, perkataan, ma'rufa, yang baik. Baik, simak semula. Ya nisa an-nabi. Ini artinya, Quran ini memberikan nasihat kepada isteri-isteri Nabi. Sebab isteri-isteri Nabi juga asalnya adalah daripada orang kebanyakan. Biasa. Ya. Tapi setelah dia bagi menjadi isteri Nabi, dia kena berubah dia punya sifat-sifat kebebasan. Jangan seperti perempuan-perempuan lain. Jadi dia tidak sebebas seperti bebasnya perempuan-perempuan lain. Itu isteri-isteri Nabi. Jadi diterangkan Quran
atau wahyu menurunkan memberikan nasihat kepada isteri-isteri Nabi. Ya nisa'an Nabi, wahai isteri-isteri Nabi, lastunna, bukanlah kamu ka'ahadin seperti seseorang, minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Ya. Kamu tak seperti perempuan-perempuan lain. Kita bahasakan macam tu. Ini taqaitunnah, jika telah berbakti kamu, ya, berbakti kepada Allah. Ya. Fala tahda'na bil qauli, maka jangan kamu merendahkan dengan perkataan. Fayatma'a, maka ya, ia menaruh harapan, allazi, oleh orang yang fi qalbi, dalam hatinya, maradun, ada penyakit. Wakulna kaulan ma'rufah, dan katakanlah olehmu perkataan yang baik. Apa tafsirannya? Tafsirannya ialah menerangkan isteri Nabi kalau bercakap dengan lelaki, ya, dia tidak boleh, ya, bercakap lembut-lembut, lewe-lewe, ya, gedik-gedik, ya, itu tak boleh. Jadi diterangkan katanya, ya, suruh cakapnya itu tegas. Itu dikatakan jangan kamu rendahkan perkataan, sebab nanti kalau ada orang lelaki yang menaruh harapan, orang lelaki yang hatinya ada penyakit, dia menaruh harapan. Ya. Sedangkan isteri-isteri Nabi ini, dia ummul mukminin, ibu orang beriman, tak boleh dinikahi. Walaupun dia sudah, ya, walaupun Nabi sudah wafat dan dia jadi janda-janda, ya, tidak boleh dinikahi sama sekali. Itu dikatakan sebagai ummul mukminin. Sebab itu, ya, dia tidak boleh cakap, ya, gedik-gedik dan sebagainya kepada orang-orang lelaki. Nanti ada yang menaruh harapan, ya, dia nakkan, ya, janda Nabi. Contohnya macam tu. Ya, kalau saya kata, ya, ada orang meminjam barang lah, contohnya, ya, nak meminjam raga atau nak meminjam, ya, cangkul ke kalau di rumah, saya kata boleh, ya, maknanya bercakap tapi cakap yang baik. Ada, ambil lah tu kat sebelah depan tu, macam tu, ya. Tak boleh nak cakap ngada-ngada, ya, gedik-gedik, tu tak boleh. Ya, cakapnya tu tegas, ya. Cakap terus, tapi bukan maknanya menyombong. Menyombong tu tak ada, bukan menyombong, tapi cakap tu tegas. Ada tu depan, ambil lah, bahasanya macam tu, ya. Ada kat depan tu, nak buat apa? Gedik-gedik macam tu, tak boleh macam tu. Jadi kena cakap tegas, ya. Itu isteri Nabi, ya. Dan sebab itu dikatakan isteri Nabi ini tidak seperti seseorang daripada wanita-wanita lain. Macam tu, ya. Itu, ya, saya katakan tadi, dia adalah ibu kepada orang-orang yang beriman. Sampai Allah sendiri pun haramkan, ya, jandanya itu dinikahi oleh orang-orang. Ya, tidak boleh dinikahi. Sebab itu dia tak boleh cakap, ya, gedik-gedik dan sebagainya. Ya, sebab apa? Ya, nanti bahaya. Ya, ada lelaki yang menaruh harapan. Ya. Orang lelaki yang ada penyakit hati, penyakit hatinya, mana menaruh harapan. Ya. Baik, ya, kita teruskan lagi ayat selanjutnya. Ayat yang ke berapa ni? 33. Waqarna, dan tetaplah olehmu. Ini juga fi'il amar, ya. Waqarna, dan tetaplah olehmu. Fi buyutikum, dalam rumah-rumah kamu. Dalam rumah-rumah kamu.
Wala tabarrajna, dan jangan kamu mendedahkan diri. Dan jangan kamu mendedahkan diri. Tabarruja, pendedahan. Jahiliyah, jahiliyah. Al-ula, yang dahulu. Wa aqimna, dan dirikanlah olehmu. Tengok ya, banyak menunjukkan jamak kepada perempuan. Ada nun, satu. Sebelum nun ada baris mati. Itu penting ya. Sebelum nun ada baris mati. Itu adalah jamak untuk kalimah perempuan. Ya. Kalimah mu'annas. Aqimna. Ya. Dan dirikanlah olehmu as-solata, akan solat. Wa atina, dan datangkanlah olehmu. Wa atina, ti tu ya tu baris mati, lepas tu ada na. Jadi nun ya. Peti na, jadi itu menunjukkan jamak. Dan datangkanlah olehmu az-zakata, akan zakat. Wa atina, dan taatilah olehmu. Fil amar tu, dan taatilah olehmu. Itu jamak juga. Muannas ya. Allah, kepada Allah. Akan Allah. Akan Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Innama, sesungguhnya tidak lain. Yuridu, ia berkendak. Allahu, Allah. Liyuzhiba, supaya ia hilangkan. Ia hilangkan ankum, dari kamu. Ar-rijza, akan kotoran. Bracket dosa. Ahlal bait, wahai ahli rumah. Disebut ahlul bait. Ya, orang sebut ahlul bait, keluarga Nabi. Ahlul bait. Kalau terjemah satu-satu, ahli rumah. Macam itulah. Wa yutahhirakum, dan ia bersihkan akan kamu. Dan ia bersihkan akan kamu. Tadahiro, sebersih sungguh-sungguh bersih. Disebut sebagai apa? Ya, maf'ul mutlak. Sungguh-sungguh bersih. Atau sebersih-bersihnya pun boleh. Satu lagi, wazkurna. Kalau lelaki apa? Uzkuru, ingatlah olehmu. Kalau perempuan apa? Uzkurna. Itu jamak untuk perempuan. Dan ingatlah olehmu. Ma, akan apa yang yutla, ia dibacakan. Di dalam buyutikunna, rumah-rumah kamu.
Min daripada ayatillah, ayat-ayat Allah. Wal hikmah dan hikmah. Hikmah dan hikmah. Dalam bracket sunnah. Dalam bracket sunnah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah ia. Latifan, maha lembut, amat lembut. Tak ada alif lam ni. Amat lembut. Khabira, lagi. Amat mengetahui perkhabaran. Khabira. Amat mengetahui perkhabaran. Baik, saya masuk mula ya. Ayat yang ke-33. Wa qarna fi buyutikum, dan tetaplah olehmu dalam rumah-rumah kamu. Mana isteri-isteri Nabi ni, dia tidak boleh berkeliaran macam mana perempuan-perempuan lain. Ya, dia tetap di rumah. Ya. Jadi perkataan corona ni, ya, dari dalam Quran, korna ni lah, daripada perkataan corona, ya, madi dia. Jadi artinya duduk tetap. Ya. Itu virus corona dulu. Kita kena duduk tetap kat rumah. Ya. Daripada perkataan corona. Ya. Dan tetaplah olehmu fi buyuti kunna, dalam rumah-rumah kamu, wala tabarrajna, dan jangan kamu mendedahkan diri. Tabarrujal jahiliyah, ya, pendedahan jahiliyah. Al-ula, yang ya, dahulu atau yang mula-mula. Mana orang-orang jahiliyah, dia berpakaian terdedah sana, terdedah sini. Ya. Jadi ya, isteri-isteri Nabi dinasihatkan supaya jangan tabaruj. Ya, tabaruj jahiliyah. Maknanya ya, hendaklah menutup aurat. Jangan seperti ya, orang-orang jahiliyah yang mula-mula. Ya, mereka terdedah sana, terdedah sini. Ya. Itu semuanya dikatakan sebagai tabaruj. Ya, tabaruj jahiliyah. Kemudian wa aqimnas solah, dan dirikanlah olehmu akan solat, wa atinaz zakat, dan datangkanlah olehmu akan zakat, wa atinallaha wa rasulah, dan taatlah olehmu akan Allah dan Rasulnya. Innama, sesungguhnya tidak lain, yuridullah, ia berkehendak oleh Allah, liyuzhiba ankumur rijsa, supaya ia hilangkan dari kamu akan kotoran. Kotoran di mana? Dosa. Allah nak gugurkan dosa-dosa isteri-isteri Nabi. Ahlal bait, wahai ahli rumah. Ahli rumah ni maknanya ialah ya, keluarga Nabi. Wa yutahhirakum tadhira, dan ia bersihkan akan kamu ya, sebersih-bersihnya atau sungguh-sungguh bersih. Maknanya Allah bersihkan dosa-dosa ya, keluarga Nabi ini atau ya, isteri-isteri Nabi ini. Wazkurna, dan ingatlah olehmu ma yutsla fi buyutikunna, apa yang ia dibacakan dalam rumah-rumah kamu. Mana ya, ingatlah, ya, bacalah Quran, ya, fahamilah Quran. Itu maksudnya. Wal hikmah, ya, min ayatilah, daripada ayat-ayat Allah, Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah ni mengikut tafsir ialah sunnah. Adanya Quran, adanya sunnah, macam tu. Ya. Jadi ikut Quran dan juga ikutilah sunnah Rasulnya. Sebab Rasul itu adalah contoh. Jadi isteri Nabi juga ia kena mengambil pelajaran ya, daripada suaminya, iaitu Rasul Allah. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah adalah ia amat lembut.
Ya, amat lembut, amat seni, amat halus, itu dikatakan latif. Maknanya Allah punya pengaturan dia, ya sungguh seni. Kita tak boleh nak membayangkan macam mana. Contohnya, ya Allah jumpakan Nabi Yusuf dengan keluarganya. Padahal sudah berpisah puluhan tahun. Ya, tapi sifat latif Allah Ta'ala ada cara sehingga dia boleh bertemu kembali dengan keluarga dia. Itu namanya sifat latif. Ya, lihat latif Allah. Dia punya seni halus yang kita tidak dapat nak bayangkan. Kita pun tak dapat nak mengatur demikian. Lagi apa? Lagi bersifat khabira. Amat mengetahui perkhabaran. Segala berita yang berlaku semua pada perkhabaran Allah. Itulah ya, ayat-ayat yang berkaitan iaitu nasihat kepada Ahlul Bait. Ya, sebab itu kita dah bila baca ni, kita faham bahawa isteri Nabi punya protokol yang dia tidak sama dengan perempuan-perempuan lain. Dia tidak sebebas dengan perempuan-perempuan lain. Ya. Macam sekarang ni, ya tengok jawatan-jawatan lah. Kalau kadang hakim contohnya, ya banyak protokol yang patut dia ikuti. Ya. Jadi ya, dia punya protokol tu juga berat bagi seorang hakim. Dia bukan boleh campur sebarangan orang, ya, bukan boleh pergi sebarangan pergi, ya, atau makan di tempat-tempat yang ya, awam. Ya. Jadi protokolnya banyak macam itulah. Ya, isteri Nabi juga punya protokol, ya, sebab dia orang yang ya, jadi contoh kepada orang-orang mukminat yang lain dan dia juga adalah ibu kepada orang-orang mukmin. Jadi itu saja untuk Al-Quran yang akan datang. Ayat ni panjang ya, kita tangguhkan tak apa ya. Ini ayat 35 ni kita tangguhkan dulu dan kita sambung dengan pelajaran saraf kita. Ya. Baik. Buka okay. Sampai bilangan berapa kita? Mic tu boleh buka. 46. Ya. 46. Okey. 46 ya dikatakan tasriful mudha'af. Ya. Tasriful mudha'af. Mudha'af ni makna berganda. Contohnya ialah takhafa ya takhafu. Ya, atas wazan apa? Tafa'ala ya tafa'alu. Tapi oleh kerana dia fa ni ada dua, maka digandakan sajalah, itulah mudha'af. Asalnya takhafa. Jadi oleh kerana dua fa, sambungkan je. Takhafa ya takhafu takhafan. Amarnya dengan madi sama. Takhafa. Nahinya la takhafa. Isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman sama. Empat sama. Mutakhafun itu sama. Madi majul tuhufa, mudhari' majul yutakhafu. Tuhufa ditukar kepada waw. Alif bertukar kepada waw majul madi. Kalau mudhari' alif ada lagi tengah tu. Okey, tamrin. Tajalla. Cuba buat. Tajalla. Ya tajallu. Tajallan. Tajallan. Okey, lagi. Tajallan. Tatajalla. La tatajalla. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman 4 sama. Okey, madi majhul, mudhari' majhul. Itu jumlah ya tajallu. Yutajallu. 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 Baik, nombor 2 tazamma.
Tazamma. Yatazamma. Yatazammu. Tazamman. Tazamman. Lagi. Tazamman. La tatazamma. La tatazamma. Lagi. Tazamman. Mutazamman. Tazamman. Mutazammun. Mutazammun. Mana man ni? Mun lah. Mun. Tazammun. Tazamman. Mun mutazammun. 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 Tazamman. Lagi. Yutazammu. Zuma yutazammu. Okey. Tasabba pula. Sabba. Yatasabbu. Yatasabu. Lagi. Yatasabban. Tazamman. Lagi. Tasabban. Yatasabba. Yatasabba. Lagi. Mutasabbun. Mutasabun. Ya. Lagi. Suba yutasabu. Itu mana bermakian. Pertama mana suci, yang kedua mana cela mencela, yang tadi nombor 3 tu bermakian. Nombor 4 dengan mana berkasih-kasihan. Cuba buat. Tahabba. Habban. Tahabban. Lagi. Ya. Kemudian tadamma nak dengan mana berkumpul. Tadamma. Lagi. Yutadammu. Nombor 6 dengan mana berbisikkan. Tasarro. Lagi. Lagi. Kena buat 4 ya. Sebab 4 tu isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman ya. Madi majul, mudhari majul. Surra yutasarru. Okey, nombor 7 takhassa, berbagi-bagi. Lagi. Okey. Lagi. Okey, yang akhir nombor 8 ni tarodda, mana mondar mandir. Tarodda. Mutaraddun. Lagi. Yutaraddu. Okey, cuba kita buat makna ya mengikut wazan. Kita ambil nombor 1. Nombor 1 makna apa? Suci. Kalau madi. Kalau mudhari. Ya suci. Kalau masdar. Kesucian. Amar.
Sucilah oleh engkau. Sucilah oleh engkau nahi. Jangan engkau suci. Isim Jangan fa'il. engkau suci. Yang suci. Isim maf'ul. Suci. Yang Yang disucikan. Yang disucikan. Makan. Tempat suci. Tempat suci. Zaman. Masa suci. Masa Masa suci. Suci. Madi majhul. Telah disucikan. dia. Telah disucikan dia. Mudhari majhul. Dia disucikan. Dia disucikan. Disucikan. Alhamdulillah, mumtaz semua. Jadi untuk akan datang tasriful misal, ya masih lagi bab tafa'ala ya tafa'alu. Ya, contoh yang dibagi ialah tawazana ya tawazanu tawazunan. Ini adalah makna sama-sama berat atau makna timbang. Asal mana wazan. Wazan itu makna timbang. Jadi sama-sama timbang. Jadi maknanya sama-sama berat. Jadi ada beberapa latihan, iaitu 5 latihan yang perlu diselesaikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah kita, insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.